أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta kita, memberikan kelangsungan hidup bagi kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandakan lagi, menambah dan menggandakan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi huraian kalam hikmat Asy-Syaikh Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-59. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, la ya'zimul dhanbu 'indaka 'azmatan tasudduka an husni dhanni billah. La ya'zimul dhanbu 'indaka 'azmatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala. Fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi zanbahu. Maksudnya, jangan sampai terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu hingga dapat merintangi engkau dari husnuzan, yakni baik sangka terhadap Allah Ta'ala. Sebab sesiapa yang benar-benar mengenal Allah Ta'ala maka akan menganggap kecil dosa itu di samping keluasan kemurahannya, yakni kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam hikmat ini hendaklah difahami secara yang baik, dan dia boleh, kalam hikmat ini kalau tidak difahami dan ditafsirkan dengan baik, boleh membawa kepada tafsiran yang keliru, kefahaman yang keliru.
Baik, kata Syekh bin Atta, jangan sampai dosa yang dilakukan oleh seseorang itu dirasakan terlalu berat dan besar sampai ke tahap menghalang seseorang itu daripada bersifat baik sangka terhadap Allah. Baik, sekarang yang sepatutnya bagaimana dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita disuruh supaya memandang dosa itu sebagai benda yang besar. Pada dasarnya begitulah. Dosa yang kecil pun kalau boleh biar kita rasa benda itu besar, apatah lagi dosa-dosa yang besar. Kenapa demikian? Sebab apa? Supaya perasaan itu, tanggapan itu dapat menghalang kita daripada bermudah-mudah dengan dosa-dosa ini. Dan kalau kita perhatikan kepada keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka ni bila buat satu kesalahan, satu kesilapan, mereka rasakan itu benda yang sangat berat, sangat besar. Dan kita disuruh supaya bersifat seperti itu juga, bersikap demikian, yakni menganggap dan merasakan dosa yang kita buat tu sekalipun kecil, kita rasa benda tu berat, besar. Itu yang asas dia. Tetapi inilah yang perlu kita faham. Jadi kalam hikmat ini kalau diambil separuh boleh membawa kepada salah faham. Kerana di permulaan kalam hikmat ini, kalau kita ambil separuh, dia kata apa benda? Jangan kamu merasakan, jangan sampai kamu merasakan dosa yang kamu buat itu sebagai besar. Maksudnya hendaklah kita rasa dosa itu sebagai kecil. Ambil separuh akan jadi gitu. Sedangkan itu bukan yang dikehendaki. Kena baca ayat selanjutnya, berhabis baru kita faham. Sebab apa? Sebab saya kata asasnya tadi, asasnya kita ni sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, hendaklah merasakan dosa itu benda yang berat dan besar. Dosa yang kecil pun kalau boleh biar kita rasa benda itu berat, besar, apatah lagi dosa yang besar. Sebab apa kita kena rasa gitu tu? Supaya kita ni tidak bermudah-mudah dengan perkara-perkara yang membabitkan dosa ni. Bila kita rasa benda tu berat, besar, kita akan rasa takut lah. Kita akan rasa lebih berwaspada lah untuk terbabit, terlibat melakukan dosa dan kesalahan tu. Kalau kita pandang benda tu kecil, dia akan menjadikan kita lebih berani. Jadi kita ambil mudah dan berani untuk lakukan kesalahan tu. Maka sebab itu, pada dasarnya kita disuruh merasakan dosa itu sebagai benda yang berat, benda yang besar, supaya kita ni tidak bermudah-mudah dengan dosa itu, supaya kita ni ada perasaan takut untuk melakukannya. Itu. Tetapi dalam hikmat ini disebut, kalau kita tengok selapis tu macam lain sikit. Apa benda dia kata? Jangan sampai seseorang itu merasakan dosa yang dia buat tu sebagai benda yang besar. Macam terbalik. Jadi kalau kita baca ayat sekerat, memang gitulah. Macam berlawan lah dengan perkara yang saya kabut tadi tu. Jadi sebenarnya apa yang nak diberitahu oleh Syekh bin Atta ni? Jadi jangan sampai seseorang itu merasa bahawa dosa yang telah dia buat tu sebagai suatu benda yang sangat berat, sangat besar. Yang macam mana? Jangan dirasa ni, yakni jangan sampai dia merasakan kesalahan yang dia buat tu sebagai satu benda yang sangat berat, sangat besar, sampai ke tahap menghalang dia daripada berbaik sangka terhadap Allah. Jangan sampai gitu. Merasakan dosa yang kita buat tu besar, memang itu disuruh. Tapi kalau kita rasa dosa tu berat, besar dah lalu, sampai ke tahap
kita ni menghalang kita daripada berbaik sangka. Bagaimana? Bila kita rasa sesuatu perbuatan dosa tu terlalu berat, terlalu besar, lalu sampai ke tahap kita rasa aku dah nak selesai dah, sebab berat dah lalu ni, besar dah lalu ni, dah nak selesai dah ni. Itu seseorang yang merasakan dosanya berat, yang membawa sampai ke tahap menghalang dia daripada berbaik sangka terhadap Allah. Aku buat ni berat dah lalu ni, dosa aku buat ni besar dah lalu. Aku rasa dah nak selesai dah, nak selesai cara mudah tak boleh, rasa berat dah lalu ni. Kalau gitu tu, itulah yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta ni. Berarti dia telah memandang dosanya berat dan besar yang sampai ke tahap menghalang dia daripada berbaik sangka terhadap Allah. Halang dia sehingga dia rasa aku rasa dah padang dah, aku nak taubat, aku rasa dah kambuh dosa aku ni, berat dah lalu aku buat ni, besar dah lalu dosa aku buat ni. Aku rasa dah terampung dah dosa aku ni, dah nak clear dah benda ni, dah nak selesai dah ni, berat sangat dah aku buat ni, berat dah lalu ni. Itulah yang dilarang oleh Syekh Ibn Atta, iaitu merasa dosa terlalu berat sampai ke tahap menghalang dia daripada baik sangka terhadap Allah. Apa benda baik sangka ni? Allah Ta'ala tu Maha Pengampun, Maha Penyayang, sampai ke tahap tak nampak dah bahagian tu. Kerana apa? Kerana rasa berat dah lalu dosa ni. Yang ini yang dilarang oleh Syekh Ibn Atta. Adapun merasakan dosa kita tu yang kita buat tu sebagai berat, besar, itu bagus dari segi tu. Tapi kalau kita pandang benda tu berat dan besar, menghalang kita daripada baik sangka terhadap Allah, ni dah jadi tak bagus dah, jadi buruk dah. Sebab apa? Akibatnya apa benda? Bila seseorang tu telah melakukan satu perkara yang berat dan dia rasa dosa dia tu terlalu berat sehingga dia rasa mungkin dah terampung dah, dah padang dah, dah nak selesai dah, clear dah, itu akan menjadikan dia putus asa. Itu akan menjadikan seseorang itu bersikap putus asa dan tidak lagi berusaha untuk bertaubat dan baiki diri dia tu. Sebab apa? Dia rasa berat dah lalu dah, dah nak benda aku ni, dah padang, nak kambuh pun tak boleh dah. Itu maksudnya, seseorang yang merasakan dosanya terlalu berat sampai ke tahap menghalang dia daripada berbaik sangka, iaitu baik sangka apa benda? Allah Ta'ala tu dosa berat mana sekalipun tetap ada pengampunan dia, besar mana dosa sekalipun, banyak mana dosa sekalipun, Allah Ta'ala tu tetap masih membuka ruang untuk orang bertaubat dan mengampuni dosa hamba-Nya. Itu baik sangka. Tapi kalau dia rasa berat dah lalu, banyak dah lalu dosa, dia rasa dah terampun dah aku, ni iaitu merasakan dosa terlalu berat, terlalu besar sampai ke tahap menghalang daripada berbaik sangka, sehingga tak nampak dah Allah Ta'ala tu Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang mana masih membuka ruang kepada seseorang tu untuk dia bertaubat dan diterima taubatnya tu dan diampuni dosanya. Dia tak nampak dah. Kerana sebab apa? Kerana dia pandang dosanya terlalu berat. Mungkin kita tak lakukan perkara-perkara dosa yang berat-berat, mungkin tak rasa gitu. Tapi bagi orang yang diuji oleh Allah, terbabit dengan melakukan kesalahan yang memang berat sungguh, mungkin dia rasa gitu. Mungkin kesalahan kita tak seberat tu barangkali. Mungkin kesalahan kita tu membabitkan perkara-perkara yang kecil lah, macam melibatkan perkara-perkara yang kita rasa benda tu taklah terlalu berat sangat, mungkin tak timbul masalah ni. Tapi bagi orang yang teruji dan diuji oleh Allah, terbabit, terlibat dengan melakukan perkara yang berat ni, ada kemungkinan dia rasa gitu. Dia rasa aku buat ni berat dah lalu dah ni, dah padang dah ni, aku rasa dah nak kambuh dah. Sehingga dia nampak tak ada ruang dah nak taubat. Itu orang yang merasakan dosanya terlalu berat sampai ke tahap menghalang daripada berbaik sangka. Syekh Ibn Atta larang, jangan sampai begitu. Merasakan dosa kita tu benda yang besar, benda yang berat, bagus. Tapi kalau kita merasakan dosa kita tu berat dan besar sampai ke tahap
kita sudah tidak berbaik sangka terhadap Allah, atau menghalang kita berbaik sangka terhadap Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu jangan, itu dilarang, benda yang tidak baik. Sebab apa? Menjadikan orang tu tidak berusaha bertaubat lagi. Sebab apa? Dia rasa tertutup dah, dah padang, dah nak buat dah. Akhir sekali dia membiarkan diri dia macam tu tanpa bertaubat, tanpa memperbaiki diri dia, tanpa membetulkan dirinya. Baik, saya nak beri contoh. Contoh dalam hadis, contoh pengalaman saya. Contoh dalam hadis, kita sedia maklum berkenaan dengan seseorang yang ni disebut dalam hadis membunuh 99 orang. Disebut dalam hadis. Ni kisah Bani Israel, tapi disebut dalam riwayat hadis. Dia telah membunuh 99 orang. Dalam Islam, nyawa manusia ni berharga. Muslim ke, tidak Muslim ke, kafir ke, soleh ke, fasik ke, toleh ke, nyawanya tetap berharga, dijamin dalam Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Kecuali ada pengecualian, maksudnya dia bunuh orang, dia hukum bunuh balik, ataupun dalam perang, atau tak. Tapi dalam keadaan biasa ni, nyawa manusia ni, tak kira dia seorang Islam ke, bukan Islam ke, seorang yang taat ke, seorang yang ingkar ke, ingkar dengan tidak taat ke, tak laksanakan kewajipan ke, dia orang soleh ke, orang toleh ke, nyawanya tetap dipelihara dalam Islam. Kenapa? Kerana dia termasuk di dalam al-kulliyat al-khams, yakni 5 perkara asas yang dijaga dalam Islam, antaranya hifzun nafsi, jaga nyawa ni. Benda yang besar dalam Islam, termasuk prinsip asas yang dijaga dalam Islam adalah menjaga nyawa ni. Jadi dalam Al-Quran disebut, kalau seseorang tu bunuh seorang je manusia, sesiapa yang membunuh seseorang manusia ni, tak kira Muslim ke tak Muslim ke, orang yang soleh ke fasik ke, dibunuh tanpa sebab, tanpa sebab yang syar'i, yang dikecualikan tadi tu. Apa dia kedudukan dia, beban dia? Faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olahnya dia bunuh seorang ni, beban dia tu macam dia membunuh semua manusia. Begitu berat dosa bunuh orang ni. Bunuh seorang macam membunuh seluruh manusia. Lalu bagaimana dengan bunuh ramai? Bunuh seorang saja, dosa je tu, beban dia tu macam membunuh. Faka'annama qatalan nasa jami'a, seolahnya dia telah membunuh seluruh manusia. Seolahnya macam tu, beratnya. Baik, sekarang balik kepada kisah Bani Israel ini. Seorang yang telah membunuh 99 orang. Kalau bunuh seorang tu, kedudukan dia seumpama membunuh seluruh manusia, yang ni 99 orang sudah dibunuhnya. Lalu agaknya guana kalau kita bunuh orang seorang, kita tahu beban dia tu macam kita bunuh semua orang tu, takkan nak berat dah. Ni 99 orang. Jadi orang yang terbabit dengan kisah ni sudah tentu dia rasa putus harapan. Allah, bunuh seorang pun macam bunuh 99, bunuh seorang pun macam membunuh seluruh manusia. Lalu bagaimana dengan 99 orang? Aku rasa tak ada harapan dah, tak ada ruang nak taubat dah, dah nak sesat dah kini ni. Mesti akan rasa macam tu, kerana terlalu berat dia rasa. Tapi Syekh bin Atta kata, jangan sampai bahawa merasakan besar dosa tu, jangan sampai dia membawa sampai ke tahap menghalang dirimu daripada berbaik sangka terhadap Allah. Maksudnya berat dah lalu ni 99 orang ni, seorang pun seluruh manusia ni, tak ada harapan dah, aku ni dah nak sesat dah, habis gini dah, padang gini dah, dah nak raya kabur dah. Dah berat dah lalu ni. Padahal berat mana sekalipun, besar mana sekalipun, Allah Ta'ala tetap membuka ruang taubat tu. Dan sekiranya manusia bertaubat ikut kaedah dia tu, maka diterima dan diampunkan segala dosanya tu. Tapi oleh kerana dia rasa berat dah lalu ni, sampai ke tahap menghalang daripada berbaik sangka terhadap Allah, dia tak nampak dah bahagian tu. Bila manusia tak nampak bahagian tu menjadikan manusia tu berlarut-larutan dalam kejahatan dia tu. Kan dia fikir, aku ni dah buat benda dah, berat dah lalu dah, dah nak sesat dah dosa aku ni. Okey, kan dia biar gini
Jadi sikap itu akan mendorong seseorang untuk berterusan di dalam melakukan kejahatan itu, dan akan mendorong dia untuk tidak berusaha dan untuk bertaubat kepada Allah kerana salah faham tadi tu, kerana memandang pandangan yang salah tadi tu. Maka sebab itulah bila orang ni hak bunuh 99 orang ni, dia pergi jumpa, dia ada hasrat nak taubat, nak betul diri, dia pergi cari orang yang alim pada pandangan dia, dan dia tanya macam mana kedudukan dia ni, telah membunuh 99 orang, ada ruang tak lagi nak taubat? Si alim ni mungkin dia rasa macam hak saya khabar tadi tu, berat dah lalu ni, berat menanang ni, main 99 orang ni, seorang pun berat adah dah, ni 99 orang. Jadi orang alim mungkin berpandangan seperti itu, persepsi dia macam tu, sehingga dia kata apa? Tak ada harapan. Jawab tak ada harapan tu, iyalah tu, kerana dia rasa terlalu berat sehingga menghalang daripada berbaik sangka terhadap Allah. Jadi disebabkan dia rasa macam tu, dia kata tak ada harapan. Jadi bila kawan ni hak bunuh 99 orang ni rasa tak ada harapan kau, dia tambah seorang lagi. Hak dia tanya, hak jawab gitu dia lekat jadi 100 orang. Okey, putus harapan dah, tak ada harapan, menghalang daripada berbaik sangka terhadap Allah. Lagi kali tambah seorang lagi jadi 100. Tapi dia tak putus asa, pergi tanya orang lain pula, orang arif, orang yang alim. Orang yang alim, yang arif ni, tadi abid orang ahli ibadah tapi tak ada pengetahuan yang baik. Ni kita tanya yang alim ni, yang arif ni, yang tahu ni. Maka orang tu beritahu ada ruang, masih ada ruang. Masih ada. Dan dia pun beritahulah, mu kena berhijrah daripada tempat yang kamu bergelumang dengan kejahatan ini, mu kena lagi tempat lain, kena ubah situasimu, keadaanmu tu baru jadi, pergi ke tempat lain. Dia pun melakukan itu, cuma takdir Allah, tengah jalan, sekerak jalan, dia nak pergi ke tempat yang disyorkan itu untuk dia bertaubat tadi tu, dia mati tengah jalan. Mereka cerita para malaikat azab nak ambil orang ni, kerana dia kata orang ni jahat dah lalu, banyak dah bunuh 100 orang tadi. Malaikat azab nak ambil dia, kan ni bahagian aku ni. Sebab apa? Orang ni tak ada kebaikan sikit pun, maksudnya dia tak buat benda lagi. Mungkin dia ada hasrat, pergi sekat jalan tak ada baiki je, tak ada betul lagi, tak ada buat amal soleh lagi, mati dulu tengah jalan. Jadi malaikat azab kata ni bahagian aku. Tapi malaikat rahmat kata tak, ni bahagian aku ni nak ambil. Atas dasar apa? Tengok atas dasar apa malaikat rahmat nak ambil orang ni. Maka malaikat rahmat kata dia ni muqbilun biqalbihi ila Allah. Sekalipun dia baru badan dia sekat jalan tak sampai lagi tempat nak pergi tu, tapi hatinya tu sudah menghadap kepada Allah. Niatnya itu sudah ada, keinginan itu sudah ada, hati sudah berjalan. Sekalipun badan tak ada ikut lagi, hati sudah bergerak untuk menghadap kepada Allah, untuk kembali kepada Allah. Maka itulah bahagian aku, dia dapat bahagian rahmat. Akhir sekali di pendek kisahnya, diukur jarak mana lebih dekat kepada tempat maksiat dia ke, atau tempat baru yang nak pergi, lebih dekat sikit je dekat ke arah nak pergi tu, maka dia diberi kepada malaikat rahmat, terampung segala dosanya. Jadi nak kabarnya, bila kita tak terbabit dengan kesalahan yang berat-berat gitu, mungkin tak berasa. Tapi orang yang diuji oleh Allah, terbabit dengan bunuh orang dan sebagainya, mungkin dia akan rasa gitu, Allah berat dah aku ni, tak ada harapan dah aku ni. Syekh kata jangan sampai kamu merasakan berat dosamu sampai ke tahap menghalang dirimu daripada berbaik sangka terhadap Allah. Jangan sampai. Tapi kalau sekadar merasa dosa ni berat, itu memang bagus, dan itu memang dituntut. Kita rasa kita ni buat banyak dosa dan dosa kita tu berat, tak apa. Yang dilarang tadi tu, kita merasakan dosa kita tu berat dah lalu sampai tahap menutup kita daripada baik sangka terhadap Allah. Itu yang tidak baik. Sebab apa? Macam saya kata tadi lah, dia menjadi sebab seseorang tu akhir kali putus asa. Kemudian dia menjadikan seseorang tu berlarut-larutan melakukan kejahatan tu. Sebab dia rasa tak nak benda dah, baik aku gini ya. Dan dia akan menjadikan seseorang tu, dia ni tidak berusaha untuk baiki diri dia dan bertaubat kepada Allah. Itu kesan dia. Kisah yang kedua, ini pengalaman.
Saya jumpa masa dulu ada pelajar-pelajar di tempat saya ni yang buat praktikal ni, banyak tahun dulu dah, lama dah lah. Ada pelajar-pelajar yang buat praktikal di antaranya di penjara-penjara di seluruh Malaysia ni, dan jadi saya ni sebagai penyelia. Jadi saya pernah menyelia sekumpulan pelajar yang melakukan latihan praktikal ni di sebuah penjara di Malaysia. Dan salah seorang banduang tu seorang yang sangat bengih dan ada nombor yang banyak lah. Nombor ni sebagai tanda dia banyak kali masuk kawasan tu. Banyak kali keluar masuk penjara ni. Jadi nombor banyak. Nombor banyak kita faham lah, orang ni main keluar masuk penjara ni, keluar masuk. Orang pun bengih, takut. Jadi saya entah macam mana tergerak dalam hati saya diminta untuk berkuliah di depan sebagian banduan ni lah, tapi hak ni duduk depan depan kita. Jadi entah macam mana saya tergerak untuk menceritakan kisah yang pernah saya baca dalam kitab-kitab lama dululah, berkaitan dengan kisah Bani Israel juga, iaitu kisah yang berlaku zaman Nabi Musa juga, iaitu berkenaan dengan seseorang yang dia ni mati, tapi mayat dia tu tidak diuruskan. Orang tak sempurnakan jenazah dia, orang tuhuk sekali dengan sapuh. Orang tak sempurnakan jenazah dia, orang tuhuk begitu je, tuhuk sekali dengan sapuh. Tapi Nabi Musa ni diperintahkan Allah untuk pergi menyempurnakan jenazah orang ni. Tapi Nabi Musa tanyalah orang kampung situ tu, sebab apa jadi gini? Orang kampung kata apa? Memang itulah tempat awak paling sesuai untuk orang tu. Sebab apa? Jahat dah lalu. Orang ni memang dikenali sebagai terlalu jahat, sehingga orang kampung kata pun memang patutlah, memang itu tempat dia dah. Tong Sapoh tu memang tempat dia, tempat orang buang sapoh tu. Kenapa? Kerana menurut orang kampung ni memang jahat dah lalu. Lalu Nabi Musa tanya kepada Allah apa rahsia semua ni. Jadi Allah Ta'ala pun menceritakan bahawa pandangan orang ramai terhadap orang ni betul, tidak salah. Memang dia ni orang jahat, tetapi dengan takdir Allah di penghujung hayat dia tu, penghujung usia dia tu, dia ada kesedaran sebelum dia mati. Sebelum dia mati dia ada kesedaran. Kesedaran apa? Dia mengakui kesalahan dia, dia mengadu kepada Allah. Dia kata bahawa memang aku ni jahat. Dia ngaku, dia sedar diri dia. Aku sedar aku ni jahat, aku kalah dengan nafsu aku. Aku tahu apa yang aku buat ni adalah laranganmu, tapi aku ni kalah dengan nafsu aku. Aku kalah dengan nafsu aku sendiri. Dan aku tahu memang benda tu kau larang, kau murka, tapi nafsu aku jahat lagi. Aku ngaku aku ni buat salah, dan memang aku ngaku aku langgar perintah tu, dan aku tahu benda tu laranganmu ya Allah, tapi aku buat juga nafsu aku. Aku ni nak kawal nafsu aku, keinginan nafsu buruk aku ni. Kemudian dia minta kepada Allah supaya berilah kampunan kepada aku ya Allah. Dia minta kampunan ni sebenarnya ini mukadimah kepada taubat. Ujung-ujung hayat dia tu sebelum dia mati tu, minta kampunan dengan Allah Ta'ala. Dan dia kata, kalau engkau tak ampun aku ya Allah, maka setan-setan yang berusaha nak menyesatkan manusia ni, dia akan tepuk tangan suka hati lah. Sebab apa? Kerana berjaya menyesatkan aku, memusnahkan aku. Tapi sekiranya kau beri kampunan kepada aku, ya ada setan-setan yang sudah sekian lama nak menyesatkan manusia ni akan kecewa lah. Sebab apa? Usaha lama ni tiba-tiba dengan rahmat Allah tak berjaya, tak sampai maksud dia tu. Malaikat pula lah akan bergembiranya. Itu pengaduan akhir dia tu, dan dia mati dalam keadaan tu. Maka Allah Ta'ala kata orang ini diterima, diampun segala dosanya, dan dia termasuk orang-orang pilihan, orang yang diberi kemuliaan oleh Allah. Sebab tu Nabi Musa diperintahkan untuk menguruskan jenazahnya. Jadi saya cerita kisah ni tanpa saya sedar, hak bengih tadi duduk depan saya tu, dia mengalir tubik mata. Ini jadi gitu. Kita tak puasang, kita bimbang, tengok dia takut, tengok kasar, badan kasar ni dia pegang lelah. Tapi dah selepas kita semua jelas tu,
dia minta izin, minta masa nak cakap sikit. Situ kita tahu rahsia dia. Dia kata, ni nak khabar ni lah, nak khabar ada kemungkinan orang yang terbabit dengan kesalahan yang berat-berat ni dia akan rasa macam tu. Dia akan rasa gitu, dia rasa tak ada harapan. Jadi dia kata sebenarnya dia tunjuk ni gambar nombor banyak kali masuk tempat sama ni. Dia kata pernah satu dia ni ada hasrat nak baiki. Dia mengaku dia ada, saya terbabit dengan kesalahan yang berat-berat. Hal berat-berat ada terlibat belaka, termasuklah melibatkan nyawa orang, kehormatan orang, harta orang, terlibat belaka. Berat dah lalu lah tu. Dan dia rasa penuh terlitah, dia ada rasa hasrat nak berubah, tapi keadaan tidak mengizinkan. Gimana? Dia pernah keluar sekali dan berhasrat nak baiki, dan rasalah nak pergi ke masjid, tapi dia dihalau orang masjid tu halau dia. Tapi dia nak salahkan orang juga, sebab orang kenal dia. Mungkin sejarah hidup dia berat, jadi orang tak berani. Jadi dia nak kata apa? Cuma dia ni ada niat yang baik mungkin, tapi mungkin orang tak tahu. Dia pergi, orang ambak dia. Jadi mungkin dia panasang kali. Malam tu juga dia pergi ropok rumah Tok Imam. Rumah Tok Imam dia ropok. Dia naik rumah Tok Imam, dia ropok rumah Tok Imam pula. Nak kata apa? Ni kisah dia cerita lah. Masuk keluar masuk lagi. Dan pernah dia kata dia berhasrat nak baiki diri, tapi gambaran-gambaran yang diberikan oleh pengkuliah tu tidak seperti itu. Pengkuliah-pengkuliah yang masuk ke dalam penjara ni, yang memberi kuliah-kuliah, memberi gambaran yang lain, gambaran-gambaran yang memutus asakan orang. Dia kata apa, mu ni jahat ni kan, digambar gitu. Jadi gambaran yang diberikan itu menjadikan orang dengar tu putus asa tu. Soalnya tak ada orang nak taubat, nak baiki ni atas kesalahan. Mu ni buat kerja ni berat, dosa ni berat ni, bunuh orang ni berat, orang ni dosa berat. Dia gambar tu je. Jadi orang yang dengar tergambar pada pandangan pahaman mereka ni, seolahnya dia buat ni memang tak boleh nak kambuh dah, dia nak sesat dah. Jadi akhir sekali dia kata bela-bela gini biar aku gini lah. Tu dia. Kenapa dia mengambil sikap ni? Kerana gambaran-gambaran yang salah tadi. Dia rasa berat dah lalu, banyak dah lalu, parah dah lalu, dia berat ni, bunuh orang lagi, nyawa orang terbabit lagi ni, harta benda orang dia nak kira lah, kehormatan orang dia nak kira lah dia. Jadi akhir sekali dia kata kalau gini kau, dia kata biar aku gini dah kata. Jadi kalau tak terbabit dengan kiam berat-berat mungkin tak ada masalah. Tapi kalau terbabit, nampak tu Syekh Abdul Atak pergi pesan, jangan sampai merasakan dosa berat tu sampai menghalang dirimu daripada berbaik sangka terhadap Allah. Ni bila rasa berat dah lalu ni, dah nak kambuh dah ni, bunuh orang ni, berat ni, dah nak sesat dah ni. Padahal kita tahu dalam Al-Quran Allah Ta'ala yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa tu. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, menyebut bahawa dia mengampunkan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala ada ampunnya dosa syirik je. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, man yasha tu, tapi dia mengampunkan dosa-dosa lain daripada syirik tu. Tak kiralah besar mana banyak mana sekalipun, tetap menerima pengampunan. Jadi nak beritahunya, itulah hakikatnya bila seseorang tu terbabit dengan melakukan dosa yang berat-berat ni, ada kemungkinan dia akan rasa gitu. Dia akan rasa dia telah melakukan perkara yang berat dah lalu, sehingga akhir sekali dia menjadi putus asa dan hilang baik sangka terhadap Allah. Baik sangka bahawa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, akan membuka ruang kepada manusia untuk bertaubat lagi, akan menerima taubatnya, akan mengampuni dosanya. Dah nampak dah. Kenapa? Kerana terlalu berat memandang dosa itu. Inilah yang dilarang oleh Syekh Ibn Atak. Tapi macam saya kata tadi, merasakan dosa itu berat, itu benda yang baik. Macam sahabat Nabi ni, bila mereka buat salah, mereka rasa macam mereka melakukan dosa seperti sebesar gunung. Padahal dosa yang dibuat itu bukanlah dosa berat, tapi mereka merasakan bahawa beratnya kesalahan yang mereka buat ni sepertilah dosa itu sebesar gunung ganang. Dan ini perasaan yang baik.
Demikian juga kita tahu kisah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, orang yang Nabi sebut tentang dia ni tapi tak pernah jumpa dengan Nabi, dan dia pesan kepada sahabat-sahabat supaya pergi cari orang ni kerana kelebihan dia tu. Nak beritahu apa ciri-ciri dia. Saya kata ciri-ciri, apa ciri-ciri Uwais Al-Qarni ni? Antara ciri-ciri dia tu, dia rasa dia menanggung dosa membunuh semua manusia, padahal dia tak pernah buat kerja tu pun. Tapi nak khabar dia rasa dirinya berdosa. Dan bukan sekadar rasa berdosa, tapi dia rasa dosanya tu seumpama membunuh seluruh manusia. Jadi merasa besar dosa tu benda baik. Tetapi yang dilarang oleh Syekh Ibn Atta' ni, iaitu orang yang merasa dosa tu terlalu besar sehingga menghalang dia daripada berbaik sangka terhadap Allah. Itu yang dilarang. Tapi merasa dosa besar, memang itu adalah merupakan satu yang baik, dan itu merupakan sunnah para salihin. Jadi hendaklah dibezakan dua keadaan. Jangan kita merasa dosa kita kecil, biar kita rasa dosa besar, tapi janganlah sampai ke tahap kita rasa dosa kita besar dah lalu, sampai tahap kita hilang, kita terhalang daripada berbaik sangka terhadap Allah. Baik, kemudian kata Syekh Ibn Atta', sebab apa Syekh Ibn Atta' kata macam tu? Jangan sampai merasa dosamu itu terlalu berat sehingga menghalang dirimu daripada berbaik sangka terhadap Allah tu. Sebab apa? Kata Syekh Ibn Atta', kerana sesungguhnya orang yang mengenal Tuhannya, yakni orang yang betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan merasa kecil dosanya tu. Dia akan merasa kecil dosanya itu ketimbang berbanding kemurahan Allah. Baik, ini pun sama. Ada dua perkara yang perlu kita sedari. Merasa kecilnya dosa kita itu perkara yang buruk. Dia buat dosa tu, dosa kecil, rasa kecil, buruk. Bahkan menjadi sebab, kalau dosa kecil tu kita pandang ringan, dosa kecil tu boleh tukar jadi dosa besar. Itu disebut oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka. Dosa kecil tapi kita buat mudah dia, buat mudah, buat ringan. Hak kecil boleh tukar jadi dosa besar. Jadi memandang kecil dosa ni benda yang buruk. Tapi kenapa Syekh Ibn Atta' kata gitu? Sesiapa yang mengenal Tuhannya tu, dia akan memandang kecil dosanya. Kenapa? Memandang kecil dosa benda yang buruk. Tetapi yang dikenaki di sini, memandang kecil dosa berbanding dengan kemurahan Allah. Itu dia. Yang ni dosa kita ni, bila kita banding dengan pengampunan Allah, rahmat Allah, dosa kita ni agak-agak macam tak ada benda lah. Berbanding bila kita kaitkan dengan pengampunan Allah tu, bila kita kaitkan dengan rahmat Allah, dosa kita ni macam tak ada benda, kecil dah lalu. Jadi kecil dosa ni dilihat dari segi gandingannya, bandingannya dengan pengampunan dan rahmat Allah. Adapun dosa tu sendiri jangan pandang kecil. Benda tu pandang kecil ni kaitan dia bila dikaitkan dengan pengampunan Allah. Maksudnya bila kita tengok dosa kita tu dalam hubungan dengan pengampunan Allah Ta'ala ni, ibarat dosa ni, luahnya ke pengampunan Allah ni, ibarat dosa kita tu seolah macam tak ada benda lah. Nak beritahu luasnya pengampunan Allah. Jadi orang yang melihat kepada keluasan pengampunan Allah, dia akan melihat dosa-dosa itu sebagai kecil. Sebab apa? Kerana luasnya keampunan Allah tu, pengampunan Allah. Tapi kalau dia tengok atas dosa dia sendiri, jangan dia pandang kecil. Pandang kecil dosa itu berbahaya, benda yang buruk. Jadi jangan terkeliru dengan kenyataan Syekh Ibn Atta'. Jadi Syekh Ibn Atta' kata, sesiapa yang mengenal Tuhannya dan mengetahui tentang keluasan, tentang pengampunannya, keluasan rahmatnya tu, maka dia akan tengok dosanya itu sebagai benda yang kecil lah. Maksudnya gini, kalau kita buat satu kesalahan dengan bos kita lah, pegawai kita, bos besar kita buat salah, dan kita rasa kesalahan kita buat ni serius kot ni, berat kot ni. Kalau tengok atas kesalahan kita tu, mungkin kesalahan yang serius, yang berat. Tapi bila kita kenal bos kita ni memang dia ni
toleransi dia lebih, dia timbang banyak, dia banyak, dia timbang ni. Jadi bila kita tengok dari segi tu, hak kita buat tu kita taklah rasa berat sangat, sebab kita tahu dia ni banyak pertimbangan. Dia luar, dia mungkin beri peluang lagi, beri kemaafan lagi, timbang tu timbang ni, macam-macam. Kita kenal perangai dia gitu. Jadi hak kita buat tadi tu taklah rasa berat sangat. Padahal kalau kita tengok dari segi hak kita buat saja tu, tak engang benda kita buat ni. Samalah. Maka Syekh Ibn Athaq kata, sesiapa yang kenal Allah Ta'ala, yakni kenal pengampunan dia tu, keluasan pengampunan dia tu dan rahmat dia tu, maka dia akan tengok kesalahan yang dia buat tu sebagai benda tu kecil sangat je lah. Tapi kalau dia tengok atas kesalahan tu saja, jangan dia pandang kecil, hendaklah dipandang benda tu sebagai besar. Jadi demikianlah yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Athaq. Baik, merasa besarnya sesuatu dosa itu baik. Macam saya kata tadi lah, kita rasa dosa tu besar, benda baik. Sebab apa? Bila kita rasa benda tu berat, besar benda tu, itu menghalang kita daripada kita melakukan kesalahan tu atau mendekati kesalahan tu dengan perasaan berat benda ni. Dia akan menakutkan kita, menimbulkan ketakutan, sehingga kita ni akan menjauhkan diri daripada melakukan kesalahan tu. Itu benda tu baik. Jadi merasa besarnya sesuatu dosa itu baik, benda yang baik, jika menimbulkan rasa akan bertaubat. Sekiranya kita rasa dosa kita tu besar, dengan perasaan itu mendorong kita untuk bertaubat, maka benda tu baik. Jika menimbulkan rasa akan bertaubat dan niat tidak akan mengulanginya untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita rasa dosa kita tu sebagai berat, besar, dan perasaan itu membawa kita untuk bertaubat dan untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi, ni baik. Tetapi jika merasa besarnya dosanya itu, kita rasa dosa kita tu berat, besar dah lalu, akan menyebabkan putus dari rahmat Allah, sehingga kita tak nampak dah pengampunan Allah Ta'ala tu. Sebab apa? Berat dah lalu ni, dosa ni berat dah lalu ni, dah padang dah ni, kata ni. Menyebabkan seseorang tu putus asa daripada rahmat Allah. Baik, merasa seolah-olah rahmat dan maaf Allah tidak akan dapat memaafkan padanya, seolahnya kemaafan Allah Ta'ala tu dah padang dah. Sebab apa? Berat dah lalu kita buat ni, berat dah lalu dosa kita buat ni, kemaafan Allah Ta'ala rasa mungkin dah padang dah. Baik, kalau rasa gitu macam mana? Seolah-olah rahmat dan maaf Allah tidak akan dapat memaafkan padanya. Baik, maka perasaan yang demikian itu lebih bahaya. Hak rasa gini ni sebenarnya lebih bahaya, lebih bahaya baginya dari dosa yang telah dilakukannya. Kalau kita buat satu kesalahan dan kita rasa besar benda tu, sehingga melupakan kita kepada pengampunan Allah, menghalang kita daripada berbaik sangka terhadap Allah, sehingga kita rasa dosa aku ni dah padang dah, berat sangat, berat dah lalu, pengampunan Allah Ta'ala tu rasa macam dah padang je. Kata Syekh Ibn Athaq, perasaan itu sebenarnya lebih berat daripada dosa itu sendiri. Sebab apa gitu? Sebab apa perasaan itu dikira lebih bahaya daripada dosa yang dia buat tu? Sebab putus harapan daripada rahmat Allah itu dosa besar. Kita buat dosa, kita rasa dosa tu berat, besar. Dosa tu tetap dosa lah, sama ada dosa kecil ke atau dosa besar. Mungkin dosa tu dosa kecil, tapi bila kita rasa benda tu besar sampai ke tahap menghalang kita daripada baik sangka terhadap Allah, sehingga kita rasa tak terampung dah aku ni. Mungkin kita buat benda tu benda dosa yang kecil lah, tapi banyak kali. Kalau kecil buat, waktu buat lagi, bukan saja banyak kali, banyak tahun buat semua dosa-dosa kecil ni. Jadi mungkin kita rasa benda tu jadi berat, besar, banyak kali ni, bertahun-tahun ni dosa kecil berulang kali ni.
Jadi bila banyak kali tu kita rasa benda tu akan jadi berat besar. Akhir kali kata Allah, seolahnya berpuluh-puluh tahun kita buat dah benda ni. Rasa pengapungan Allah Ta'ala ni tak padam. Banyak lama dah lalu aku dah buat benda ni. Banyak dah lalu aku buat benda ni. Rasa. Jadi siapa kata dia putus asa. Dia terhalang daripada daripada berbaik sangka terhadap Allah. Jadi kata Syekh Ibn Atta, dosa yang dia buat tu berbanding dengan sikap berputus asa ni, sebenarnya putus asa ni lebih bahaya lagi. Sebab apa? Kerana putus asa itu adalah merupakan dosa besar. Dan mungkin dosa yang sebenarnya dia buat tu mungkin bukan dosa besar, dosa kecil. Tapi putus asa itu sendiri adalah merupakan dosa yang besar. Itu dia. Sebab putus harapan dari rahmat Allah itu dosa besar, dan itu perasaan orang kafir semata-mata. Jadi pertama sekali putus asa itu sendiri merupakan dosa besar. Yang kedua, perasaan putus asa ni merupakan perasaan orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah. Jadi sebab tu kata Syekh Ibn Atta, kata yang mensyarahkan kalam hikmah ni, bahawa bila seseorang tu sampai ke tahap berputus asa, tidak berbaik sangka terhadap Allah dalam perkara ni, maka sikap berputus asa itu sebenarnya menjerumuskan dia ke dalam dosa besar. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan dosa dia buat tu, ringan dosa, lebih ringan dosa daripada sikap berputus asa ni. Baik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seseorang mukmin melihat dosanya bagaikan bukit. Ni bukan dalam kitab saja, ni dia salah taib sikit. Itu dia bagaikan bukti, bukan bukti, bukit. Betulnya bukit. Melihat dosanya bagaikan bukit yang akan merobohinya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, macam saya kata tadi tu, orang mukmin ni dia pandang dosa dia tu seolah benda tu benda berat, macam bukit yang akan menghempap diri dia. Beratlah maksudnya. Itu pandangan orang yang mukmin, yang teguh iman dia. Jadi memandang dosa itu sebagai berat, sebagai besar, benda ni baik dan merupakan sifat seorang mukmin yang kukuh iman dia tu. Sedang orang munafik, yakni berbeza dengan orang munafik pula, melihat dosanya bagaikan lalat yang hinggap di hujung hidungnya. Orang mukmin bila dia buat dosa, dia rasa dosa dia tu macam bukit yang akan menghempap dia. Dia rasa berat. Orang munafik pula, dia buat dosa, dia rasa macam dosa dia tu macam lalat hinggap di hidung. Masuk lekat, dah lekat je, hinggap ambak lagi. Maksudnya benda tu dah serius, dah lekat pun, rengang je. Jadi yang memandang dosa seperti ini adalah orang-orang munafik. Jadi kita kena faham munafik ni ada dua perkara, ada dua jenis. Kita kadang-kadang terkeliru dengan munafik yang disebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini berada pada neraka, pada tahap paling bawah sekali, duduk bahagian bawah sekali. Beratlah dosa dia tu. Hendaklah kita faham bahawa munafik ni ada dua. Satu munafik iman, dan itulah yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran tadi. Munafik iman ni luar dia tu menzahirkan Islam, tapi batin dia tu ingkar, tidak percaya kepada Allah, tidak mukmin. Percakapan dia menyatakan dia mukmin, tindakan dia memperlihatkan dia mukmin, tapi dalam hati dia itu adalah ingkar, kufur kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Ini apa panggil nifak iman. Jadi nifak iman inilah yang disebut dalam ayat tadi tu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mereka ni berada pada neraka paling bawah sekali. Ada sejenis lagi munafik, tetapi dia bukan bererti, kalau hak munafik iman ni maksudnya tidak beriman. Zahir je nampak beriman, tapi batinnya tidak beriman. Itu munafik asli lah. Tapi ada sejenis munafik lagi. Tapi munafik ini tidaklah bererti orang yang terbabit itu dia ni tidak beriman, tidak. Munafik, apa panggil munafik
amal. Guana luar cakap lain, dalam hatinya lain. Kalau luar dia tu contohnya mulut dia tu ikhlas tapi hatinya tidak ikhlas. Mulutnya khusyuk, hatinya tidak khusyuk. Mulutnya baik, hatinya jahat. Waktu tu orang panggil munafik amal. Yang ni orang yang terbabit dengan munafik amal ini, dia masih lagi muslim, masih lagi mukmin, tapi disebut juga sebagai munafik sebab apa? Berlawang antara zahir dengan batin. Jadi hendaklah kita faham bahawa munafik yang dikatakan ke dalam neraka yang kekal tadi tu, duduk bawah sekali itu munafik iman. Maksudnya luar tu menyatakan keimanan, batin dia tu kufur kepada Allah. Adapun jenis yang kedua ni, dia tetap muslim, dia masih mukmin, masih muslim, cuma orang panggil munafik juga sebab apa? Luar lain, dalam lain. Luar nampak ikhlas, dalam tak ikhlas. Luar nampak khusyuk, dalam tak khusyuk. Luar nampak baik, dalam sifat mazmumah banyak. Itu panggil munafik amal. Yang ini masih muslim, masih mukmin. Sebab apa saya kata gini? Kerana bila kita baca hadis-hadis Nabi, dia ada berkait dengan perkara-perkara ni. Contohnya apa? Bila Nabi bersabda, zikrullah alamul iman. Zikir ini, ingat kepada Allah ini alamat tanda kuatnya iman. Wa bara'atu minan nifaq. Bara'ah ni pembersih daripada sifat-sifat munafik. Kalau dia seorang yang kufur, takkan dia berzikir pula. Jadi dia berzikir ni berarti dia bukan seorang yang kufur, dia muslim. Maka zikirnya itu akan membuang munafik tu. Jadi munafik ni bukan munafik iman tadi tu, munafik sifat-sifat buruk. Orang yang bersembunyi, dalam nampak molek tapi dalam luar nampak baik tapi dalam sifat buruk. Maka zikir akan mengikis sifat-sifat buruk tu. Sifat-sifat buruk tu dia sebut sebagai nifaq. Wa bara'atu minan nifaq, pembersih daripada sifat-sifat munafik. Jadi nifaq di sini bukan berarti nifaq iman, tapi nifaq akhlak, sifat, amalan dan sebagainya. Itu maksud saya. Jadi sama juga sini. Jadi munafik di sini boleh saja kita maksudkan sebagai seorang munafik, bukan munafik iman. Dia muslim tetapi kalbu dia tu mungkin buruk, banyak sifat buruk, sifat mazmumah dan sebagainya, sehingga dosa dia buat tu dia rasa kecil. Kalau dia seorang kafir, dia tak ada halang-halang ni, dia tak ada dosa pahala ni. Tapi oleh kerana dia masih muslim lagi, dia tetap pandang benda tu dosa. Cuma dosa tu dia pandang kecil. Tu. Kenapa? Kerana kalbu dia tu tak berapa bersih. Kalbunya tak berapa sihat. Jadi berbalik kepada apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata orang mukmin ni, yakni orang yang mukmin kuat iman dia tu, teguh iman dia tu, dia akan pandang dosa dia tu seperti bukit yang akan mempap. Yang ni dipandang besar dosa yang dia buat. Tapi orang yang munafik, muslim, mukmin, tapi dia munafik dengan hati sifat buruk banyak dalam hati dia ni, iman dia tak kukuh. Orang jenis ni kalau dia buat dosa, dia pandang dosa tu kecil, macam lalat je, duk main di hidung ni. Lalat gerak sikit temu lagi, mari pula. Maksud tak lekat mana, kecil lah benda tu, remeh je benda tu. Itu dia. Baik, Nabi SAW telah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Nabi kata demi Allah yang jiwaku ni berada dalam kekuasaannya. Ini tafsiran Ahlus Sunnah ni. Tangan di sini dengan mana kekuasaannya. Ahlus Sunnah tak faham tangan dengan mana anggota. Itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana-mana yang faham tangan dengan mana tangan itu bukan lagi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu faham Mujassimah, Musyabbihah, dan i'tiqad ini i'tiqad yang batil, yang ditolak dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, yakni dalam kekuasaannya, andaikan kamu tidak berbuat dosa. Nabi kata sekiranya manusia ni tak buat salah, tak buat dosa, nescaya Allah mematikan kamu, yakni Allah Ta'ala akan mematikan kamu, menamatkan riwayat kamu dan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa. Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum yang buat dosa, lalu istighfar, lalu minta ampun, dan diampunkan bagi mereka itu. Nak khabar je benda. Hadis ni nak beritahu tentang hikmah.
Baik, kita asrak kita, pandangan syarak kita nak supaya jangan ada orang buat dosa. Itu pandangan syarak, dan kita disuruh macam tu supaya berkeinginan biar tak ada orang buat dosa. Tapi hikmah ketentuan Allah, tetap akan ada orang buat dosa, dan ada hikmah dia. Jadi jangan kita salah persepsi, oh biar ada juga orang buat dosa. Jangan, tu salah dari segi syarak. Biar ada juga orang buat dosa, jangan tak ada orang dosa seorang, biar ada juga sikit. Itu bercanggah dari segi syaraknya. Syarak menghendaki kita supaya jangan buat dosa dan jangan ada pun dosa ni, syarak. Tapi ketetapan Allah dah nak lari, tetap akan berlaku benda tu. Jangan keliru tu. Kita kena kenal bahagian kita kat mana dan bahagian ketuhanan kat mana. Bahagian kita, jangan berlaku maksiat ni, jangan ada maksiat bahagian kita. Tapi bahagian ketentuan tetap akan berlaku. Sama juga dengan miskin ni. Saya minta maaf lah kalau ada orang keliru apa-apa, kena faham juga ni. Miskin ni benda buruk. Untuk sekadar memberi kefahaman lah supaya jangan terkeliru. Miskin ni benda yang buruk, bukan benda baik. Ni dari satu sisi lah. Kalau dihurai panjang lebar, dia ada aspek lain lagi. Nak khabar cara umumnya miskin benda buruk. Sebab apa? Kerana kemiskinan lah yang menyebabkan orang kadang-kadang boleh tergadai agamanya. Kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang tu sebagai kufur. Kerana susah hidup ni, payah hidup, akhir sekali tergadai agama, terjual agama dia kerana susah hidup ni. Dan berapa ramai orang yang tukar agama, jual agama kerana susah hidup, dan dibayar dengan kewangan ni sehingga sanggup tukar agama, gadai agama. Nak khabar bahawa kemiskinan ni benda yang buruk. Jadi kehendak kita supaya jangan ada kemiskinan, itu kehendak kita. Tapi ketetapan syarak, ketetapan Allah dia nak lagi, tetap akan ada. Maksudnya jangan kita ambil sikap, oh biar ada kot separuh miskin. Jangan, biar ada separuh miskin ni. Tak boleh, tak ada orang miskin ni, tak boleh, tak jadi, biar ada kot sikap. Itu sikap yang salah. Sama dengan maksiat juga tidak. Biar ada kot separuh orang maksiat ni. Tak boleh, kena ada kot. Jangan. Dalam bab maksiat, benda buruk-buruk ni, syarak ni, pandangan syaraknya jangan ada. Maksiat biar sampai jangan ada. Kemiskinan dari aspek buruknya jangan sampai benda tu ada. Tetapi urusan ketuhanan Allah meletakkan tetap ada juga, tetap ada. Cuma nak kait dengan hadis ni, Nabi kata demi Allah yang kekuasaannya dan jiwa aku ni, nyawa aku ni dalam kekuasaan dia tu, dia kata sekiranya kamu manusia dah buat dosa, ni pandangan hikmah, dah buat, kamu ni akan dimatikan Allah, dan Allah Ta'ala akan datang satu kelompok manusia, orang lain yang dia buat dosa, dan bila dia buat dosa dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan lalu diampunkan dosanya tu. Jadi Allah Ta'ala nak khabar bahawa dosa-dosa ni dari pandangan hikmahnya, dari pandangan ketuhanan ni ada hikmah dia juga. Pandangan syarak buruklah. Sebab tu kita disuruh supaya jangan berlaku dosa ni. Tapi pada pandangan ketuhanan, kejadian berlakunya dosa tu dia ada hikmah dia sendiri. Allah Ta'ala bernama Al-Ghafur, Al-Ghaffar tu kan ada dosa lah. Kalau tak ada dosa, tak ada lah nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar tu. Jadi nama Al-Ghafur tu adalah kesempurnaan Allah, dan kesempurnaan Allah Ta'ala tu berkait dengan benda ni. Atas satu pandangan kaum Usul-Din lah, nama-nama ni berkait dengan ada benda ni. Allah Ta'ala bernama Al-Ghafur, Al-Ghaffar kerana adanya dosa. Ini salah satu pandangan ulama Usul-Din. Itu ada kilas sikit situ, tak apa, saya tak panjang situlah. Nak kamu ada hikmah. Jadi Allah Ta'ala kata seolahnya kita ni supaya jangan ada hasrat, supaya tanam keyakinan supaya jangan ada dosa. Tapi kita kena terima kenyataan dosa tu dengan hikmah Allah tetap akan berlaku juga, dan dia ada hikmah dia, ada kebaikan. Jadi hadis-hadis macam ni jangan kita salah baca. Hadis ni seolahnya nak khabar biar kena ada juga dosa ni. Kalau gitu kita kena lock. Kalau tak ada kok kena clear, kena reka, biar ada kok orang jahat sikit, biar buat jahat kok sikit. Jangan pakai sipir tu. Itu sipir yang salah.
Jadi sekadar itu dulu pada malam ini, kita berhenti dulu dan insya-Allah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.